Hai murid-murid, selamat sejahtera semua. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini kita akan masuk di dalam tajuk yang baru. Tema 4 keselamatan, unit 10 pastikan selamat, dan tajuknya ialah Selamat dalam pesawat. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat membina ayat dengan menggunakan kata arah dengan betul. Bagi kriteria kejayaan pula, murid dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 5 ayat dengan kata arah yang sesuai. Baik murid-murid, apakah itu kata arah? Kata arah ialah perkataan yang menunjukkan hala atau jurusan. Dan ia hadir sebelum kata nama. Baik murid-murid, masih ingat pelajaran kita pada pelajaran yang lepas? Apakah ini? Ini adalah kapal terbang. Dan nama lain bagi kapal terbang juga adalah pesawat. Pesawat. Oke, kita sudah melihat peraturan ataupun cara untuk menaiki kapal terbang dengan selamat. Kali ini kita akan melihat keadaan di dalam kabin ataupun di dalam kapal terbang supaya kita selamat di dalam kapal terbang. Apakah yang akan kita lakukan? Mari kita sama-sama belajar. Sila buka buku teks Anda pada muka surat 64. Sila buka buku teks Anda muka surat 64. Tajuk kita kali ini adalah selamat dalam pesawat. Cikgu sudah terangkan tadi pesawat itu adalah kapal terbang. Kapal terbang. Mari kita sama-sama baca dalam cerita ini bagaimana kita boleh selamat dalam pesawat ataupun selamat dalam kapal terbang. Siap sedia semua? Sila letakkan buku Anda di atas meja, duduk dengan tegak, dan pastikan jari telunjuk Anda menunjuk perkataan yang akan kita baca. Kalau Anda tidak ada buku, Anda boleh tunjuk di dalam skrin. Baik, sedia semua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aina dan Aiza berasa seronok menaiki kapal terbang. Aina dan ibunya duduk di kerusi hadapan di sebelah kiri. Aiza dan ayah pula duduk di kerusi belakang di sebelah kanan. Aina melihat tempat menyimpan beg di bahagian atas kabin. Jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk. Oke, sekali lagi kita baca. Aina dan Aiza berasa seronok menaiki kapal terbang. Aina dan ibunya duduk di kerusi hadapan di sebelah kiri. Aiza dan ayahnya pula duduk di belakang di sebelah kanan. Aina melihat tempat menyimpan beg di bahagian atas kabin. Jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk. Ya, ini adalah cerita mereka menaiki kapal terbang. Dan kita dapat tahu daripada cerita ini, Aina dan ibunya duduk di hadapan dan di sebelah kiri. Manakala Aiza dan ayah pula duduk di kerusi belakang di sebelah kanan. Dan di bahagian atas kabin terdapat tempat menyimpan beg. Manakala di bawah tempat duduk ada jaket keselamatan. Oke, kita lihat dengan lebih lanjut di dalam gambar yang ada di bahagian bawah buku teks Anda. Kita lihat gambar yang pertama dahulu. Oke, di sini ada disediakan kata arah.
Oke, seperti kita nampak di dalam teks kita sebentar tadi, ada beberapa perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Ini adalah kata arah. Oke, kata arah yaitu pertama hadapan, kedua kiri, ketiga belakang, keempat kanan, kelima atas, dan yang keenam bawah. Dan mari kita lihat penggunaan kata arah melalui gambar ini. Ya, di sini ada diletakkan kanan dan kiri. Dan kalau murid-murid lihat, inilah suasana di dalam kapal terbang ataupun di dalam pesawat. Untuk duduk di tempat duduk ini, kita akan duduk mengikut nomor yang tertera pada tiket kapal terbang kita itu. Kita tidak boleh duduk sesuka hati, kita mesti ikut nomor yang sudah disediakan. Sebab kalau kita duduk di tempat lain, itu kemungkinan adalah tempat duduk orang lain. Dan kalau berlaku sebarang kecemasan, sukar untuk ahli kabin ataupun pramugari atau pramugara yang ada di dalam kapal untuk membantu kita sekiranya kita tidak duduk di tempat yang disediakan. Kita lihat di sini, mereka tidak duduk setempat, ya satu tempat, mereka terpisah. Ibu dengan Aina, Aiza dengan Ayah. Oke, mari kita baca ke kiri. Ini adalah bahagian kiri, ini bahagian kanan. Oke, Aina dan ibunya duduk di kerusi hadapan di sebelah kiri. Daripada cerita kita baca tadi, kita tahu bahwa ibu dan Aina duduk di bahagian hadapan. Betul, di barisan hadapan. Di sebelah kiri. Oke, manakala Aiza dan Ayah pula duduk di kerusi belakang di sebelah kanan. Oke, mereka duduk di belakang bahagian kanan. Jadi di dalam pesawat itu, kalau pesawat yang besar dia ada 3 baris. Oke, cuma ini mungkin pesawat yang tidak besar, jadi dia hanya ada 2 baris, kiri dan juga sebelah kanan. Dan di setiap tempat, di setiap bahagian itu ada 3 kerusi. Oke, 3 kerusi kita boleh nampak di sini ya. Oke, jadi itu berkaitan dengan kata arah. Jadi kita mesti tahu bahagian kiri, bahagian kanan. Oke, bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Aina dengan ibu ada di hadapan, manakala Aiza dan Ayah berada di belakang mereka. Kita lihat lagi gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ada kata arah atas, ada kata arah bawah. Oke, kita lihat ayat yang sudah kita baca tadi. Aina melihat tempat menyimpan beg di bahagian atas kabin. Oke, ini adalah bahagian atas tempat penyimpanan. Oke, biasanya ada di atas untuk kita simpan barang-barang kita. Itu untuk kata arah bagi atas. Oke, mari kita lihat seterusnya ayat bagi kata arah bawah. Bawah. Oke, jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk. Jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk. Apa itu jaket keselamatan? Nah, ini adalah jaket keselamatan. Jaket keselamatan dia berwarna jingga. Oke, ini akan kita pakai sekiranya terdapat ataupun berlaku sesuatu yang tidak diingini. Oke, jadi ini adalah untuk keselamatan kita. Kita akan pakai untuk keselamatan kita sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Kalau tidak ada, kekal simpan di bawah kerusi ini. Oke, dan kenapa di atas disimpankan bag-bag? Oke, supaya dia tidak mengganggu kita kalau ada kecemasan, barang kita itu tidak akan menghalang kaki kita daripada berjalan sebab bag kita sudah tersimpan di atas. Oke, itu adalah ciri-ciri keselamatan yang perlu kita tahu supaya kita selamat di dalam pesawat, selamat di dalam kapal terbang. Oke, cikgu harap murid-murid boleh faham penggunaan kata arah dalam ayat.
Oke, jadi mari kita teruskan aktiviti kita pada kali ini. Sila buka buku aktiviti Anda, buka surat 69 hingga 70, maaf. Oke, kita akan melengkapkan cerita dengan kata arah yang sesuai. Kita sudah belajar beberapa kata arah tadi, yaitu di hadapan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan kita akan coba isi, lengkapkan cerita dengan kata arah yang sudah kita pelajari tadi. Oke, aktiviti 5 pada muka surat 69. Aktiviti 5E, mari kita baca arahan dahulu. Lengkapkan teks cerita dengan perkataan yang sesuai. Oke, perkataan apa? Yaitu kata arah. Hadapan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi disediakan 6 kata arah. Jadi kita akan menggunakan 6 kata arah ini untuk melengkapkan cerita. Oke, cikgu berharap murid-murid semua dapat mengisi tempat kosong ini dengan kata arah yang sesuai. Dan cikgu akan bimbing Anda semua untuk membaca dan untuk mengisi jawaban. Tapi cikgu tidak akan isi jawaban di sini. Kamu akan isi sendiri dengan bimbingan yang cikgu berikan. Oke, sudah siap sedia semua? Boleh sediakan pensel Anda dan juga pemadam untuk kita sama-sama buat aktiviti kali ini. Baik, di sini sebelah ini ada gambar ya, ada gambar. Oke, dan di sebelah pula ada cerita. Mari kita baca bersama-sama. Aiza dan Aina menyertai pertandingan lalu lintas. Oke, ini pertandingan lalu lintas. Jadi kalau pertandingan lalu lintas ada yang memandu kereta, ada yang berbasikal, ada yang menjadi pejalan kaki. Jadi mereka sedang memandu kereta. Oke, Aiza memandu di hadapan Aina. Jadi kita tahu bahwa ini adalah Aiza. Aiza berada di hadapan Aina. Aina pula memandu di tempat kosong Aiza. Kalau Aiza ada di depan, Aina akan berada di pilih jawaban hadapan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Oke, tulis jawaban Anda. Mereka memandu dengan berhati-hati. Di sebelah tempat kosong mereka terdapat balai polis. Mana balai polis? Oke, maaf tadi ini. Oke, ini balai polis. Jadi balai polis berada di mana ini? Yaitu sebelah sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, jadi letakkan jawaban Anda di sini. Di sebelah tempat kosong pula terdapat stasiun minyak. Ini adalah stasiun minyak. Jadi stasiun minyak berada di sebelah kiri ataupun kanan. Letakkan jawaban Anda. Kita sambung. Apabila tiba di persimpangan, mereka melihat lampu isyarat. Lampu isyarat merah terletak di bahagian. Murid-murid pernah melihat lampu isyarat? Oke, mari cikgu terangkan lampu isyarat ini. Oke, kita lihat sendiri di sini. Lampu isyarat merah terletak di mana? Atas atau bawah? Tulis jawaban Anda di sini. Oke. Kita sambung. Di bahagian tengahnya lampu isyarat berwarna kuning. Oke, ini tengah berwarna kuning. Lampu isyarat berwarna hijau pula terletak di tempat kosong. Lampu isyarat hijau terletak di mana? Di atas atau bawah? Sila letakkan jawaban Anda. Mereka mesti mematuhi lampu isyarat. Akhirnya, mereka selamat tiba di garisan penamat. Aiza berjaya menjadi Johan. Cikgu berharap kamu sudah dapat melengkapkan tempat kosong ini dengan kata arah yang sesuai. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada aktiviti 5B. Aktiviti 5B, mari kita baca apakah arahannya.
lengkapkan ayat dengan kata arah yang sesuai. Sama seperti tadi, kita kena lengkapkan ayat dengan kata arah. Kali ini kata arahnya terletak di bawah. Coba murid lihat. Oke, ada atas, bawah, kanan, hadapan, dan belakang. Jadi kita akan gunakan kata arah ini untuk melengkapkan tempat kosong. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 jawaban. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat kosong. Jadi maksudnya satu jawaban untuk satu tempat kosong. Oke, tidak boleh guna secara berulang ya. Baik, cikgu akan bimbing kamu membaca dan kamu akan tulis jawaban di tempat yang sesuai berdasarkan kata arah ini. Sedia semua, tajuknya adalah Aku Jaket Keselamatan. Oke. Aku jaket keselamatan. Aku diperbuat daripada kanvas dan span yang bermutu. Jadi ini adalah jaket keselamatan. Badanku dilengkapi dengan tali pengikat. Oh, ada tali pengikat ini ya. Tali pengikat ini terdapat di sebelah kiri dan badanku. Apa kawan kiri? Kalau di sebelah kiri ada, di sebelah pun mesti ada. Oke? Atas, bawah, kanan, hadapan, belakang. Jadi pilih jawaban yang sesuai. Kita sambung. Whistle ada pada badanku. Nah, ini adalah whistle. Whistle ya, boleh berbunyi. Whistle ini digunakan semasa kecemasan. Whistle itu tersemat pada bahagian tempat kosong badanku. Oke, tersemat di mana murid-murid? Di atas atau di bawah? Oke. Jadi sila pilih jawaban yang betul. Oke, dia terletak di sini. Sini bahagian apa? Apakah kata arah yang sesuai? Atas atau bawah? Jadi letakkan jawaban Anda di sini ya. Dan seterusnya kita baca, pantulan cahaya pula ditampal pada bahagian tempat kosongku. Okey, tadi sini adalah bahagian hadapan. Ini pula bahagian apa? Di sini lah dinamakan sebagai pantulan cahaya. Jadi apabila di sulu dengan cahaya, pantulan bahagian ini akan bernyala ya, dia akan bernyala. Jadi apabila Anda berada dalam keadaan yang cemas ataupun berada di tempat gelap, Anda mudah dicari. Okey, apabila ada pantulan cahaya ini sangat pentingnya. Jadi pantulan cahaya berada di mana? Okey, di hadapan ataupun di belakang jaket. Sila pilih jawaban yang sesuai dan isi pada tempat kosong. Kita sambung lagi. Pada kebiasaannya, aku diletakkan di tempat kosong kursi penumpang kapal terbang. Kita baca tadi teks kita di dalam buku teks. Jaket keselamatan diletakkan di bahagian mana? Ingat semula. Okey, ingat semula. Kerusi penumpang kapal terbang. Kita sambung. Di dalam bot persiaran pula, aku diletakkan di tempat kosong, tempat duduk. Okey, ini di dalam bot. Cuba lihat contoh yang ada di sebelah kiri Anda. Okey, ada gambar kecil di bawah. Ini penumpang dan biasanya kalau di bot persiaran, jaket ini diletakkan di mana? Oke, tengok kepala mereka menghadap di mana? Oke, jadi itulah jawabannya. Sila letakkan jawaban Anda di sini. Oke, boleh murid-murid? Cikgu berharap kamu dapat mengisi tempat kosong ini dengan kata arah yang sesuai. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini mengenai kata arah dan juga kita belajar cara selamat di dalam pesawat, duduk di tempat sendiri. Oke, pastikan ada jaket keselamatan di bawah kursi dan juga tempat penyimpanan. Oke, terima kasih murid-murid. Jumpa Anda lagi dalam pelajaran yang akan datang.